Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maftah alaina himmataka wansha alaina min huzami rahmatika ya ar-rahman rahimin. Rabbi syari sali wa yassir li amri wa luludata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma tabatafallu. La haula wala quwata illa billahil azim. Jazallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada muallim dan muallimah yang ku hormati sekalian. Hari ini adalah video sesi kedua yang bertajuk Fadilat Al-Quran. Video yang pertama kita telah melihat yang tu adalah kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad. Tetapi ini adalah Fadilat Al-Quran, iaitu terkandung 40 hadis. Antaranya saya akan membaca 3 hadis yang terlampau begitu berharga dan begitu bermakna kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan membaca Al-Quran setiap muka surat pada perintah perkawalan pergerakan ini, agar Allah merahmati semua umatnya di dalam dunia dan di akhirat. Kembali kepada Fadilat Al-Quran. Hadis pertama adalah Sayyidina Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk membaca dengan Al-Quran, maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara yang terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas segala makhluk ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Baihaqi. Maksudnya adalah seorang yang sentiasa menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak dapat masa untuk berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada perkara yang diberikan kepada orang lain yang berdoa kepadanya. Sesuatu perkara yang lumrah di dunia ini ialah ada seorang sedang membahagi-bahagikan kuih muih, dan salah seorang yang layak menerima kuih itu sibuk melakukan urusan bagi pihak si pembahagi itu sendiri, sehingga menyebabkan dia tidak dapat hadir untuk mendapatkan bahagiannya. Maka sudah tentu
sudah tertentu bahagiannya akan disimpan terlebih dahulu, berkenan keadaan yang sama seperti hadis di atas. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran pahalanya yang lebih afdal daripada pahala yang diberikan daripada kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Kita merujuk kepada hadis kedua, iaitu Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami. Kami sedang duduk di atas sofa. Sofa adalah nama bagi satu lantai khas yang ditinggikan di dalam masjid. Dan Nabi berlalu bertanya, siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar Buton atau Akik setiap hari dan membawa pulang 2 ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan tali silaturahim? Maka mereka pun menjawab, setiap orang daripada kami akan menyukainya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seseorang daripada kamu pergi ke masjid dan mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran adalah lebih baik baginya daripada unta 2 ekor betina. 3 ayat adalah lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina. Dan begitu juga 4 potong ayat adalah lebih baik baginya daripada 4 ekor betina. Dan mengikuti bilangan ayat-ayat yang sama dan bilangan unta jantan Al-Ibil. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. So, maka terbuktilah bahawa sekurang-kurangnya unta betina terlampau mahal di negara Arab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemudahan, iaitu fasiliti kepada hamba-hamba yang terlampau mempengaruhi dengan dunia ini tanpa merisaukan atau menghiraukan akhiratnya. Allah telah memberi kemudahannya seperti ini. Daripada beliau membeli 2 unta, daripada beliau mendapatkan 2 unta, Allah SWT telah memberi kemudahan, iaitu mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran adalah lebih baik baginya di masjid. Itulah kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba yang tersayang. Hadis ketiga pula ialah Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Keterangannya adalah seperti ini. Seorang yang ahli dalam Al-Quran bermakna seseorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya. Sekiranya dia dapat menguasai makna dan maksud Al-Quran, maka itu adalah lebih baik lagi. Akan berada bersama para malaikat pembawa maksud, bahawa sebagaimana para malaikat itu bertugas memindahkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, iaitu kitab yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga keadaan pembaca Al-Quran. Dia menyebarkan dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain.
seolah-olah kedua-dua mereka mempunyai tugas yang sama. Sebab itu adalah pahalanya itu lebih. Dan keterangan kedua pula untuk bagi seseorang yang tersekat-sekat akan mendapat 2 ganjaran. Mengapa 2 ganjaran? 1 ganjaran untuk bacanya. Lagi 1 ganjaran pula kerana dia menanggung kesusahan payah dan membacanya secara tersekat-sekat. Namun ini tidak bermaksud bahawa ganjaran untuk yang akan melebihi daripada ganjaran seorang yang mahir. Tetapi ganjaran yang telah dinyatakan untuk orang yang mahir berlipat gali ganda lebih besar daripada ganjaran untuknya. Bermaksud, jika anda semua muallim dan muallimah sekalian berusaha untuk membaca Al-Quran sebelum bulan Ramadan dalam bulan ini, maka anda akan mendapat, walaupun anda tersekat-sekat baru mau mempelajarinya, maka anda akan mendapat 2 ganjaran yang lebih daripada orang yang mahir. Dikatakan berhimpun bersama-sama ganjaran untuknya. Sehingga bahkan maksud kenyataan itu ialah disebabkan dia bersusah payah membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat, maka dia akan mendapat ganjaran yang berasingan. Oleh itu, janganlah seseorang meninggalkan pembacaan Al-Quran dengan alasan membacanya dengan tersekat-sekat. Dan hadis yang keempat pula adalah Sayyidina Abdul bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap 2 jenis orang. Seseorang yang Allah SWT merahmatinya dengan pembacaan Al-Quran, maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam. Dan seorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah SWT siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i. Daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dapatlah diketahui bahawa hasad ini untuk kefahaman muallim dan muallimah sekalian adalah dengki. Hasad ini bererti dengki. Adalah satu perkara yang keji dan diharamkan secara mutlak. Sebaliknya, hadis ini membenarkan hasad itu kepada 2 jenis orang. Oleh kerana ulama telah menerangkan hadis di atas dengan 2 cara. Pertama adalah hasad yang terdapat dalam hadis ini difahami makna bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa ada perasaan dengki. Sifat ini disebut dalam bahasa Arab sebagai gitbah. Perbezaan antara hasad dan gitbah adalah hasad merupakan keadaan seseorang yang apabila melihat sebarang nikmat ada pada seseorang yang lain, maka dia mahukan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Itu adalah maksud hasad. Gatiba pula ialah keinginan secara umum supaya nikmat seperti itu ada pada orang lain diperolehnya, tidak kira sama ada nikmat itu hilang daripada orang tersebut atau tidak. Oleh kerana itulah hasad adalah haram secara ijma'. Ijma' ni untuk kosakata muallim dan muallimah ialah kata sepakat para ulama'. Secara haram, kata sepakat para ulama' hasad. Maka para ulama' telah menggunakan lafaz hasad dalam hadis ini secara kiasan dengan makna gitbah. Gitbah dibenarkan dalam hal-hal keduniaan dan digalakkan dalam hal agama. Maksud kedua mungkin juga perkataan yang digunakan secara andaian, iaitu kalaulah hasad dibenarkan, maka kebenarannya hanyalah terbatas kepada 2 perkara tersebut sahaja.
Hadis yang kelima pula fadilah Al-Quran ialah daripada Saidina Abu Musa, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, perumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti limau manis yang mempunyai bau yang sedap dan rasa yang manis. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamal, sungguh pun tidak mempunyai bau namun berasa manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah hanzal. Buah ini tidak mempunyai bau dan berasa pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihana, berbau harum tetapi berasa pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Buah hanzal adalah sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tetapi rasanya sangat pahit. Hadis ini menerangkan bahawa perbandingan perkara yang tidak nyata ataupun abstrak dan perkara yang nyata konkret, supaya perbezaan antara membaca dan tidak membaca Al-Quran mudah difahami oleh akal fikiran kita. Walaupun demikian, kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan limau manis dan buah tamar. Walau bagaimanapun, dalam perbandingan ini terdapat perkara-perkara yang khusus dengan ilmu-ilmu kenabian. Dengan nyata tersebut menjelaskan keluasan ilmu Nabi Muhammad SAW. Hadis yang sahih, yang ni adalah terdiri daripada hadis-hadis yang sahih, iaitu benar. Asal dia sampai 15 fakta ni. Wah. Maka kita pergi ke hadis yang terakhir, iaitu mempunyai banyak fakta. Hadis terakhir ini daripada Saidina Abdul Rahman bin Auf, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, 3 perkara akan berada di bawah naungan Araish Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran akan berhujah dengan manusia. Dalam Al-Quran ini mempunyai zahir dan batin. Kedua, amanah manusia. Kedua adalah amanah manusia. Ketiga adalah tali persaudaraan ataupun dikenal sebagai silaturrahim yang akan mengisytiharkan, ketahuilah sesiapa yang menghubungkan daku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghubungkannya dengan rahmatnya. Sesiapa yang memutuskan daku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskannya daripada rahmatnya. Hadis riwayat Kitab Syarhus Sunnah. Maksud ketiga-tiga perkara tersebut akan berada di bawah naungan Ar-Raish, ialah penghampiran mereka yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mereka telah berada begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir telah menggariskan 15 jurusan ilmu yang mesti dikuasai untuk mentafsirkan Al-Quran. Oleh kerana keperluan semasa, maka di sini saya membentangkan ilmu-ilmu tersebut secara ringkas supaya dapat diketahui bahawa tidak ada semua orang dapat memahami makna batin yang tersirat dalam Al-Quran.
antara 15 itu ialah yang pertama, Lugha, iaitu bahasa Arab, adalah bahasa Arab yang diketahui maksud setiap satu daripada perkataan Al-Quran. Hadrat Mujahid berkata, seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat tidak harus membuka mulutnya mengenai Al-Quran, melainkan dia benar-benar mahir dalam bahasa Arab. Pengetahuan beberapa perkataan sahaja tidak memadai. Kerap kali satu perkataan bahasa Arab mempunyai beberapa makna, dan seseorang itu hanya mengetahui satu atau dua sahaja daripada makna-makna itu. Sebenarnya di tempat-tempat tertentu perkataan itu membawa makna yang berlainan. Yang kedua adalah Nahu. Mengetahui ilmu Nahu adalah amat penting kerana dengan bertukar dan berubahnya i'rab sebutan akhir perkataan, maka makna juga akan berubah, dan untuk menentukan sesuatu i'rab itu bergantung kepada ilmu Nahu. 15 perkataan itu adalah sorof, ishtiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, ilmu akidah, ilmu fiqh. Penting untuk mengetahui hadis-hadis yang menjadi tafsiran kepada sesetengah ayat Al-Quran yang umum. Dan yang terakhir sekali adalah ilmu mauhub, yang merupakan kurniaan khas Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Perkara ini telah dibayangkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui satu hadis baginda, iaitu sesiapa beramal dengan apa-apa ilmu yang telah diketahuinya, nescaya Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Perkara ini yang telah dibayangkan oleh Sayyidina Ali apabila beliau menjawab pernyataan orang ramai sama ada beliau telah mendapat satu ilmu khas atau wasiat yang khas daripada Rasulullah yang hanya tertentu kepada beliau dan tidak kepada orang lain. So hadis itu saya ulangi lagi, sesiapa beramal dengan apa-apa ilmu yang telah diketahuinya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Maka beruntunglah sesiapa yang membaca ilmu mauhub. Allah. Okey. Kitab Kimiyai Sa'adat bermaksud kitab karangan Imam Ghazali. Maka itu sajalah pada hari ini untuk muslimin dan muslimat yang aku hormati sekalian. Syukran jazilan ya muallim dan ya muallimah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.